Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar adik-adik? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Saya doakan adik-adik sentiasa sihat dan yang paling penting kekallah bersemangat untuk teruskan perjuangan yang masih belum selesai. Okey, UPKK semakin hampir. Kalau adik-adik rasa cemas ataupun tak selesa ataupun rasa macam nak give up, don't be. Jangan ya. Rasulullah dah berpesankan, kalaulah kita tahu besok dah hari kiamat tapi masih ada dalam genggaman kita biji benih, tanamlah. Nampak tak? Rasulullah tak pernah ajar kita berputus asa. Okey. Jadi video kali ini saya dedikasikan khas untuk alumni student saya dari tahun 2018 hingga tahun lepas 2020. Jadi ayuh adik-adik, mari mengulang kaji pelajaran bersama saya, teknik menjawab soalan. Untuk video kali ini saya pilih paper bahasa Arab dulu. Okey, jom. Hayya nabda. Untuk pelajar-pelajar saya yang alumni 2018 yang darjah 4 tahun 2020, saya fikir mungkin tak pernah sempat kau nak tengok paper exam macam mana dia punya format, sebab kita pun PKP bulan 3 kan. Rasanya tak sempat lah nak try jawab soalan ni sama-sama dalam kelas. Tapi untuk alumni pelajar saya yang tahun 2019, yang tahun lepas dah darjah 5, mungkin cikgu darjah 5 dah pernah tunjuk buat latihan sama-sama. Tapi tak apa, untuk kali ni kita ulang kaji sama-sama. Okey adik-adik, untuk pengetahuan adik ya, paper ataupun kertas peperiksaan bahasa Arab tahap 2 UPKK ni dia terbahagi kepada 2 bahagian. Okey. Kalau tahap 1 dulu semua objektif kan, tapi tahap 2 dia dah ada 2 bahagian. Satu bahagian A, bahagian objektif, manakala bahagian B adalah subjektif. Okey, objektif tu pilihan jawapan ya, yang ada pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Okey, kalau yang subjektif, adik-adik kena goreng jawapan sendiri berdasarkan pengetahuan apa yang ada di dada-dada adik. Okey. Baiklah adik-adik, sila perhatikan skrin ya. Saya minta maaf kalau kertas tu ataupun gambar ni kurang jelas, tapi berdasarkan penerangan saya, adik fokus, dengar betul-betul, insya-Allah boleh membantu ya. Baik, untuk soalan kertas bahagian A, okey, ini adalah pilihan jawapan. Dia ada 4 pilihan jawapan, alif, ba, jim, dal. Untuk soalan yang seperti ini, adik-adik diminta untuk memilih jawapan yang paling tepat. Sebab apa saya kata paling tepat? Sebab barangkali dia ada jawapan yang betul, ada 2. Kalau adik cuai, kalau adik terlalu gopoh, gelojoh nak jawab, kadang-kadang kan dia ada jawapan yang sama tetapi dia punya baris tu berbeza. Okey? Saya bagi contoh ya. Soalan pertama tu awal-awal lagi dah tricky dah nak menjerat dah adik. Soalan mudah tapi adik boleh salah. Pertama, gambar soalan nombor 1 tu dia tanya ini gambar apa? Okey, secara kampungnya macam tu lah, bahasa pasarnya macam tu lah. Ya, ini gambar apa? Dia bagi alif, dubun, ba, asadun, jim, filun dan dal, dibun. Okey. Ini kan kalau kurikulum JAKIM lama ya, kalau kafar yang haiwan ni dia belajar masa tahun 3 ya. Okey. Sebelum nak jawab tu, adik-adik kena translate dulu, terjemah dulu. Alif ni dubun. Dubunnya apa ya? Okey, tak tahu tak apa. Jangan jawab lagi, tinggal dulu. Terjemah dulu yang jawapan ba. Ba asadun. Oh, asadun singa. Okey, tulis perkataan singa kat tepi tu. Jangan jawab lagi, terjemahkan dulu. Jim, filun. Filun gajah. Dal, dibun. Alamak, samalah pula dal dengan alif. Dubun dengan dibun. Which one? Mana satu? Mana satu jawapan yang paling tepat? Kalau adik tergopoh gapah, barangkali adik dah bulat dah dal tu. Kan sebenarnya jawapan dia adalah dubun.
Okey. Dia punya baris tu memainkan peranan penting juga, ya. Baik. Yang soalan kedua sama juga, ditanya binatang apa? Buaya kan? Buaya nak kena tahu dalam bahasa Arabnya apa. Okey. Saya tak nak bagi tahu jawapan, ya. Ini adalah teknik. Bila teknik, kalau satu contoh sudah memadai. Kalau tak, panjang pula video ni nanti, ya. Yang penting adik faham konsep teknik nak menjawab soalan. Kalau gambar macam mana? Oh, gambar aku kena tahu perkataan tu dalam bahasa Arab apa benda dengan ejaannya betul dan barisnya pun betul. Okey? Boleh? Baik. Saya pergi yang kolom yang sebelah tu, itu gambar jam. Adik nampak kan jam? Okey, jam dia bagi gambar, dia akan tanya, ni pukul berapa ni? Okey? Ini pukul berapa? So, pilihlah jawapan yang paling tepat. Kalau soalan jam tu dia yang pukul tepat-tepat, contoh ni macam 7 tepat kan? 7 tepat senang lah. Dia yang kalau agak sukar sikit tu bila ada minit. Bila ada minit di belakang. Baik, kalau yang tepat, ni pukul 7 tepat, dia punya tips dia, cuba cari perkataan tamaman. Dalam pilihan jawapan tu mesti ada perkataan tamaman di belakang. Itu maksud dia tepat. Tamaman maksud dia tepat. Okey? Kalau ada belaka, semua pilihan jawapan tu ada tamaman, okey, baru tengok depan. Apa dia nombor dia? Okey? Jadi kalau pukul 7, 7 apa dalam bahasa Arab? 7 kan adik kalau perlulah adik kira daripada nombor 1 kat depan tu, kira lah adik, tak apa, ambil masa. Okey, wahid, isnani. Pukul 1 kita tak panggil lah wahid, kita panggil hada, betul tak? Baik. Kalau ini kan, saya pun tak apa nampak juga ni, tapi tak apa. 7, saya nak bagi tahu 7-nya sab'ah kan? Sab'ah. Tapi bila dalam kaedah jam, dia panggil as-sabi'ah. Jadi, pukul 7 tempat, as-sa'ah, as-sabi'ah, tamaman. Gitu. Itu teknik nak menjawab soalan yang berkaitan dengan jam, ya. Baik, untuk soalan jam yang kedua tu kan, cuba adik perhatikan jarum panjang dan jarum pendek. Adik tanya dulu dalam diri adik tu, ini pukul berapa, ya? Pukul 4.30 ke pukul 5.30? Okey, adik hanya akan ragu-ragu 2 sahaja. Sama ada 4.30 atau 5.30. Kita ada 4 pilihan jawapan, so kita saring dulu jawapan tu, mana yang patut kita kena buang. Okey? Okey. Pukul 4.30. 4. Carilah perkataan yang hampir-hampir bunyi macam arba'ah. Okey. Lepas tu tadi kita keliru antara 4.30 dan 5.30. Cari pula perkataan 5. 5 khomsah. Kan? Carilah yang hampir-hampir dengan khomsah tu kan. Walaupun adik tak ingat dalam jamnya panggil apa, masa kira membilang tu panggil apa kan. Yang penting adik boleh agak, boleh teka perkataan yang hampir sama bunyi dia. Baik. Cuba tengok yang jim dan dal. Yang jim tu kan as-sadisah. As-sadisah tu ada tak dengan berkaitan tak dengan 4 dengan 5? Tak kan? Okey, sebab as-sadisah tu 6. Baik. Kalau yang dal, as-sabi'ah. As-sabi'ah saya beritahu tadi 7 kan? So bukan sama sekali. Jawapan jim dengan dal bukan sama sekali. So sekarang ni antara 2 je lagi jawapan yang adik kena pilih. Sama ada alif atau ba. Sama ada ar-rabi'ah ataupun al-khamisah. Baik, dekat sini lah adik sekali lagi kena berhati-hati. Tengok jarum panjangnya di mana. Jarum panjang tu, itu kan menunjukkan minit. Okey. Sebab jarum panjang tu lah yang akan mencukupkan kitaran jam. Satu jam kan ada 60 minit. So, dia akan bergerak sehingga cukup 60 minit baru dia jadi pukul yang lain. Faham tak? So, sekarang jarum panjang berada pada nombor 6. Itu bermaksud nisfu. Okey? Nisfu. Setengah 30 minit. Setengah tu maksud dia 30 minit. So, nisfu.
Disebabkan semuanya ada nisfu, alif pun ada nisfu, ba pun ada nisfu. So, kita masih lagi ragu-ragu. Pukul 4.30 ke pukul 5.30? Baik. Tengok jarum pendek dekat mana? Jarum pendek tu kan, dia antara 5 dengan 6. Bermaksud dia sudah menghampiri 6. Maka itu adalah pukul 5. Dia masih dalam kitaran pukul 5. Jadi jawapannya adalah pukul 5.30. Jadi pilihlah as-sa'ah al-khamisah wan nisfu. Baik, faham? Saya harap adik-adik fahamlah teknik nak menjawab tu. Baik, kalau adik perasan tadi kan soalan nombor 1 sampai nombor 4. Itu kan pasal haiwan, itu yang tahun 3 punya. Yang jam tu adik belajar masa darjah 4. Okey, yang nombor ni pula bila ratus-ratus, itu pun tahun 4 punya. Okey, so jangan kata UPKK ni darjah 5 je yang keluar. Tak dia keluar daripada tahun 3 punya silibus. Baik, cara nak jawab soalan yang apabila soalan tu beri nombor, adik perhatikan nombor tu betul-betul. Berapa digit tu ada? 3 angka kan? Jadi maksudnya 100 lebih lah tu. Bila 100, pilihan jawapan adik mesti ada perkataan mi'ah. Okey? Mi'ah kat depan tu mesti ada mi'ah. Mi'ah tu maksudnya 100. Kalau 100 something yang kat belakang dia ada nombor lain, itu adik nak kena ingat cara membilang yang nombor puluh. Okey, digit yang ada 2 tu. So sekarang ni nombornya adalah 100. 100 berapa? 130. Jadi adik kena ingat balik 30. 30 dalam bahasa Arab panggil apa ya? Masa itulah kata adik kena mahir membilang dari nombor 1 sampai 10, dari 11 sampai 20 dan 30 hingga 100. Baik, nombor puluh kan tak kisahlah 20 ke sampai 90, semuanya nak kena ada waw nun kat belakang. Okey, contoh 20. 20 kita panggil ishrun. Okey, kalau 30 kita panggil salasun. Okey, kalau 40 arbaun. Pokoknya di sini apa-apa hal sekalipun nombor, adik kena ingat basic dia punya nombor, asas nombor tu. Asas nombor 1 hingga 10. Sebab daripada nombor itu, perkataan nombor itu akan berubah bila mana nombor tu bergerak daripada sa kepada puluh dan kepada ratus. Okey? Teknik dia menjawab dia, tips dia sama je. Tambah waw nun je kat belakang. Yang penting adik ingat asas dia nombor kat depan tu. Kalau 2 kan isnain. 12. 12 panggil apa? Isnani asyara. Kalau belas-belas mesti ada asyara kat belakang. Kalau puluh-puluh mesti ada waw nun kat belakang. Waw nun tu maksudnya ditambah dengan perkataan asal dia lah. Kecuali 20 lah isnani tiba-tiba jadi ishrun. Tu je yang special sikit. Tapi nombor 30 sampai kat lain tu sama je. Adik cuma tambah waw nun je kat belakang. Kan nombor 3 kan salasah. Kan? Kalau 13 salasata asyara. Kalau 30 kan saya kata tambah waw nun kat belakang. Jadi salasun. Jadi jawapan kepada soalan ini adalah mi'ah wa salasun. 130. Macam tu lah ya teknik nak menjawab soalan yang melibatkan nombor apabila jawapan tu mesti dipilih dalam bentuk perkataan. Baik, soalan yang berikutnya adalah dia melibatkan bulan. Sekali lagi, ini adalah silibus tahun 4. Banyak kan silibus tahun 4 keluar? Okey. Adik-adik, bila belajar bulan kan adik mesti remeh kan. Rasa macam remeh. Alah, sebut 6 bulan je. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tak ya, Dik. Bukan setakat menyebut ya. Tetapi adik-adik kena tahu, kena ambil cakna apakah peristiwa besar yang berlaku dalam bulan tersebut. Maka ini akan menguji pengetahuan adik. Okey? Ini bahasa Arab, betul bahasa Arab. Tetapi terselit juga ilmu pengetahuan di sini. Kalau tak, adik tak boleh jawab. Okey, contoh soalan nombor 9 ya. Idul Adha fi syahri. Idul Adha fi syahri. Hari Raya Aidil Adha ni jatuh dalam bulan apa? Nampak tak? Di situ menguji pengetahuan adik. Jadi, adakah dalam bulan Muharram? Adakah dalam bulan Safar?
Adakah dalam bulan Zulhijjah? Adakah dalam bulan Zulqa'dah? Nampak? Jadi, Hari Raya Haji ataupun Aidul Adha adalah berlaku dalam bulan Zulhijjah. Maka carilah perkataan yang ejaannya Zulhijjah. Baik. Soalan nombor 10 pun sama juga. Masih lagi menguji pengetahuan adik. Nuzul Al-Quran fi syahri. Nuzul Al-Quran tu, peristiwa nuzul Al-Quran tu. Nuzul Al-Quran tu apa benda pula? Nuzul Al-Quran tu adalah peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Okey. Wahyu yang pertama diturunkan dalam bulan apa? Nabi terima wahyu yang pertama ataupun ayat Al-Quran yang pertama dalam bulan berapa? Nuzul Al-Quran berlaku dalam bulan Ramadan. Kan ada sambutan nuzul Al-Quran 17 Ramadan. Itulah jawapan dia, bulan Ramadan. Baik, untuk bahagian yang seterusnya, soalan yang macam ni kan, 11 hingga 15. Format ni biasa selalu ada lah. Alamat. Tak perlu faham semua arahan tu pun tak apa. Faham sikit-sikit pun tak apa. Jangan takut. Kalau ada nampak tanda right, tanda pangkah tu, tak ada dah arahan benda lain. Mesti disuruh tandakan yang betul dengan right, tandakan yang salah dengan pangkah. Okey. Jadi cabaran soalannya di sini ialah tidaklah semudah yang disangkakan. Sebab ini semua menuntut ilmu. Cuba tengok ayat nombor 11 sampai 15. Sama je soalan dia, kan? Tema dia sama sahaja. Nampak ada falah, ada yazra'u, ada mauza. Mauzun tu pisang lah. Falah petani. Kalau adik tak faham semua pun tak apa. Janji dapat teka sikit-sikit pun tak apa. Inilah teknik yang saya nak kongsikan. Biasanya dalam ayat dia mesti ada kata nama, mesti ada kata kerja. Itu memang biasa wajib ada. Kalau tak, dia takkan jadi ayat lah. Ini basic punya ayat. Jadi, katanya pula kata nama apa? Kata kerja apa? Baik, kata nama apa-apa jua saja. Objek ke, tempat ke, buah ke, sayur ke, asalkan benda, okey, yang awak boleh nampak. Itulah kata nama. Okey? Baik. Kata kerja pula perbuatan. Tak kisahlah berlari ke, berjalan ke, menyanyi ke, mandi ke, memasak ke, perbuatan. Faham kan? Okey, baik. Untuk soalan nombor 11, kita tengok al-falah yazra'u al-mauza. Okey? Okey, al-falah itu kan petani. Ilmu ni dia takkan boleh tahu sendiri je. Oh, falah. Tak pernah baca, tak pernah bercakap, tiba-tiba tahu al-falah tu petani. Tak boleh ya adik. Adik-adik memang kena membaca. Memang nak kena hafal. Kalau tak nak hafal pun memang kena rajin baca lah supaya terbiasa. Bila terbiasa baca baru adik ingat. Tak payah hafal pun tak apa. Sebab dah terbiasa kan, lama-lama adik akan ingat. Al-falah maksud dia petani. Biasanya dalam dia punya ayat bahasa Arab kan, bila ada petani, bahasa Arab dia rigid pula kat situ. Nak kena tahu pula petani tu petani perempuan ke petani lelaki. Okey, baik. Macam mana nak kenal? Muannas ke muzakkar? Muzakkar tu lelaki, muannas tu perempuan. Nak kenal muannas, kata nama dia tu mesti ada ta marbutah kat belakang. Baik, ta marbutah tu kalau adik masih ingat yang bulat tu macam nombor 5 patut ada titik 2 kat atas. Itulah ta marbutah. Baik, al-falah. Ada tak ta marbutah? Ada tak macam nombor 5 ada titik kat atas? Tak ada kan? So dia adalah petani lelaki. Baik. Dalam bahasa Arab ni juga ayat dia, cara nak bina ayat dia, bila ada kata nama lelaki, kata kerja dia tu mesti merujuk kepada pembuat lelaki juga. Faham tak? Kata nama tu al-falah. Bila lelaki nak kenal mesti ada ya kat depan. Nampak tak tu? Yazra'u. Kata asal dia, root word dia adalah zara'a. Okey, bila tambah ya kat depan itu nak menunjukkan bahawa si pembuat itu adalah seorang lelaki. Sebab tu ada ya kat depan. Nampak?
Mauza, pisang. Tak tahu pisang pun tak apalah. Sebab yang pentingnya kat situ, nak tentukan ayat tu betul atau salah, dekat situ sahaja. Nampak tak? Antara dua itu sahaja. Pembuat ataupun kata nama dengan kata kerja. Dua tu sahaja yang menentukan sama ada ayat ini betul atau salah. Nak tengok mana salah atau betul, tengok dekat kata kerja dia. Kata kerja dia tu ataupun perbuatan dia tu merujuk, betul tak merujuk kepada pembuat tu? Betul tak merujuk kepada kata nama tu? Kalau kata nama lelaki, kata kerja dia tu mesti ada perkataan ganti diri lelaki. Faham? Jadi nombor 1 tu betul atau salah? Betul. Sebab ya kat depan tu merujuk kepada lelaki. Al-falah tu adalah kata ganti diri yang ketiga. Kalau adik tak tahu al-falah tu kata ganti diri yang keberapa pun adik tak boleh jawab. Faham tak? Sebab kalau ana, saya, nahnu, kami, kan, itu kata ganti diri yang pertama. Dia punya sifir, kalau kata ganti diri yang pertama, kat depan tu bukan ya dah. Huruf alif. Sebab ana kan saya. Kalau kami, nahnu, ada nun kat depan. Baik. Al-falah ini ketiga. Kita cakap pasal petani. Kita bukan cakap pasal kita. Kita bukan juga cakap pasal awak. Kita cakap pasal dia. Dia tu siapa? Petani. Itu adalah golongan yang ketiga. Itu yang kita kata ganti diri yang ketiga. Faham? So, al-falah, kalau kita nak panggil dia bagi lelaki, kan huwa. Ingat tak sifir dia tu? Ana, nahnu, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Antum, antunna. Itu sifir yang adik kena hafal. Suka ke tak suka ke, yang tu memang kena adik hafal. Kalau adik boleh kemah keming pegang hak tu, insya-Allah datanglah soalan lagu mana pun, insya-Allah adik boleh jawab punya. Percayalah. Bila adik faham konsep, insya-Allah mudah je nak jawab. Okey? Itu sifir yang saya nak bagi tahu tadi itulah yang adik nak kena hafal. Nanti saya tunjuk gambar sifir tu. Okey? Baik. Soalan 12. Al-fallahani. Nampak tak? Hani. Yang ada alif nun kan? Nombor 11 tu tak ada alif nun kan? Maksud dia seorang. Seorang petani lelaki. Hak ni nombor 12. Al-fallahani. Alif nun tu maksudnya dia merujuk kepada huma. Huma tak kira lah lelaki ke perempuan je. Dia sama je. Lelaki perempuan sama je. Alif nun dia tetap tambah alif nun. Nak menunjukkan bilangan tu ada dua, kata nama dia tu mesti ada tambah alif nun. So kat sekarang ni maksud dia dua orang petani lelaki. Tazra'ani. Macam tu. Dia punya sifir macam tu. Itu saya kata yang saya gariskan tu adik nak kena check betul atau tak. Bila kata nama dua orang, kata kerja dia pun cara nak tulis tu mesti merujuk kepada dua orang juga. Al-fallahani kan tambah alif nun kan? Kata kerja dia pun mesti tambah alif nun. Hak ni lah paling senang sekali. Tak payah fikir dah lelaki ke perempuan, sama je. Tambah alif nun. Kata nama tambah alif nun. Kata kerja pun tambah alif nun. Itu yang jadi al-fallahani tazra'ani. Tak faham maksud pun tak apa, dek. Janji adik tahu sifir dia, kaedah dia. Terbaik punya. Jadi al-fallahani tazra'ani. Betul atau salah? Betul lah. Sebab kedua-duanya ada alif nun. So dia tally lah. Sama. Antara kata kerja dengan kata nama. So betul. Okey? Gitu. Nombor 13. Saya minta maaf tu ada gangguan pula kat situ. 3/7 tu masa saya nak screenshot tu keluar pula benda tu. Tapi dia punya itu kan asal je al-falah kan. Nombor 11 tu kata asal je, root word dia. So 13 al-fallahuna, tambah waw nun kat belakang pula. Baik. Waw nun kat belakang itu menunjukkan ramai petani. Maksudnya petani lelaki ada lebih daripada 2 orang. Dalam bahasa Arab apabila lebih daripada 2 orang tu dikira jamak. Dalam bahasa Inggeris kita kata plural.
dalam bahasa Inggeris lebih daripada seorang tu dah kira banyak kan. Tapi bahasa Arab dia ada 3 sifir. Seorang, 2 orang, banyak. Banyak tu lebih daripada 2 baru banyak. Ingat kalau 2 tu belum banyak lagi. Nah, 3 ke atas baru panggil banyak. Baik, al-fallahuna ni lelaki ke perempuan? Nak kenal lelaki atau perempuan, bila ada waw nun kat belakang, itu untuk hum. Hum. Hum tu mereka bagi lelaki. Jadi al-fallahuna ni banyak pula, ramai petani lelaki. Okey, sama juga sifir dia macam huma tadi. Kalau untuk 2 orang tadi tambah alif nun kan. Semua tambah alif nun. Kata nama tambah alif nun. Kata kerja tambah alif nun. Okey, baik untuk yang plural ni, untuk jamak ni, untuk yang 3 orang dan ke atas kan. Bila dia tambah waw nun, kata kerja dia pun mesti kena tambah waw nun. Baru dia tally 2 tu. Nampak? So betul tak? Al-fallahuna yazra'una. Tally kan sama kan? Bila sama betul lah tu. So nombor 13 pun betul. Okey? Baik, soalan 14. Ni baru kita jumpa petani perempuan. Sebab apa? Sebab ada ta marbutah kat belakang huruf perkataan al-fallah tu. Kan asal-asal yang nombor 11, 12, 13 kan tak ada ta marbutah kan. 14 tu baru jumpa. Nampak tak ta marbutah kat belakang? Al-fallahah. Itu maksudnya petani perempuan. Baik. Petani perempuan berapa orang? Seorang saja sebab dia ta marbutah kat belakang. Okey. Kalau tadi yang nombor 11 seorang petani al-fallah, kata ganti dirinya untuk lelaki adalah huwa, jadi kita guna ya kat depan. Jadi yang ini adalah perempuan, ada ta marbutah, so kita gantikan ta dekat depan kata kerja dia tu. Nampak tak? Talinya kat situ. Al-fallahah tazra'una. Tazra'una pula. Tazra'u. Minta maaf. Tazra'u. Al-fallahah tazra'u. Sebab apa ta kat depan? Sebab perempuan. Gitu. So, betul atau salah nombor 14 ni? Jawapannya betul. Sebab tally antara kata kerja dengan kata nama. Ta untuk dia bagi perempuan. Al-falahah tadi. Baiklah, ini adalah sifir tasrif wazan yang saya janjikan tadi. Cuba lihat dekat skrin. Nampak tak? Adik-adik cuba ingat balik soalan tadi. Kan tadi al-fallah, yazra'u, al-mauz kan. Seorang petani menanam pisang. Perkataan ataupun kata kerja, kata asal dia adalah zara'a, iaitu menanam. Bila kita nak buat ayat dia menanam, dia tambah ya kat depan. Huwa, dia bagi lelaki. Jadi nak tambah ya kat depan kata kerja. Menanam tadi tu zara'a, tambah ya kat depan dia jadi yazra'u. Itu jawapan dia tadi. Kalau dia bagi perempuan tadi al-fallahah, kan yang ada ta marbutah kat belakang tu, dia menanam, kan tambah ta di depan. Kan perkataan asal dia zara'a, tambah ta kat depan dia jadi tazra'u. Nampak? Ini adalah yang kita jawab tadi sebelum ni tadi tu. Lepas tu kalau jamak ataupun plural ataupun petani tu lebih daripada 2 orang, kalau lelaki hum, mereka kan bagi lelaki. Kalau perempuan hunna, mereka bagi perempuan. Bila nak gabung dengan kata kerja yang zara'a tadi tu, kalau mereka bagi lelaki tambah ta di depan, lepas tu waw nun di belakang, jadilah tazra'una. Manakala mereka bagi perempuan, dia jadi tazra'na. Tazra'na, sifir dia macam tu, tambah ta di depan, lepas tu
di tengah-tengah tu perkataan asal kata kerja dia tadi tu kan, zara'a tu. Lepas tu huruf di hujung mesti mati. Zara'a ain tu, ain di tengah sama-sama maaf, huruf di tengah tu kena matikan. Jadi nun di belakang baris atas. Jadi tazra'na. Gitu. Jadi untuk menjawab soalan terakhir tadi tu 15, al-fallahat tu sebab apa dia tambah alif ta kat belakang? Sebab tu merujuk kepada plural ataupun jamak. Dia lebih daripada 3 orang kan, petani perempuan. Sebab itulah ada tambah alif ta di belakang. Untuk kata nama, tapi untuk kata kerja tambah ta di depan. Lepas tu huruf perkataan kata kerja di tengah tu matikan. Lepas tu huruf nun di belakang tu barisnya di atas. Jadi tazra'na. Jadi betul atau salah soalan nombor 15 tadi tu? Cuba tengok betul tak ditulis tazra'na? Tak kan? Dia bukan tulis tazra'na. Jadi soalan 15 tu salah lah. Sebab dia kata al-fallahat yazra'una al-mauza. Salah. Sebab sepatutnya kata kerja dia mestilah tazra'na. Tapi dia tulis yazra'una. Salah lah. Tak tally. Tak sama untuk kata nama muannas yang jamak. Okey? Mudah-mudahan adik faham. Saya kira setakat ini saja dulu. Dah panjang dah video ni, setengah jam dah. Jadi untuk sambungannya tu saya minta tolong adik rujuk video yang seterusnya untuk bahagian kedua. Okey. Sehingga berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih adik-adik kerana menonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah. Assalamualaikum.